إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. تكون نازلة. اللهم صل على سيدنا اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا
الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pagatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibad du'a'is sa'il. Ya qabilat ta'ibin. Ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Adapun selepas puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sebagai hamba Allah, kita wajib melafazkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kurniaan Allah kepada kita. Pada hari ini kita dapat lagi sama-sama kembali bermuzakarah, menyambung pengajian kitab kita melalui kitab Anak Kunci Syurga. Dengan jemputan daripada Allah, kita dapat duduk bersama-sama, sama ada di dalam halaqah ilmu ataupun bergoogle meet daripada rumah. Kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan kita mendapat keridhaan Allah daripada terbit matahari hingga terbenamnya. InsyaAllah ta'ala, daripada terbenamnya hingga terbit fajar kembali. Asbab daripada keberkatan majlis ilmu, insyaAllah ta'ala. Baik, alhamdulillah.
Segala puji tentu bagi Allah. Pagi ini kita akan sambung muzakarah kitab Anak Kunci Syurga, iaitu kita akan masuk bab sembahyang mayat. Kitab Jawi muka surat 74. Kitab Rumi muka surat apa? As-salatu ala mayyit. 141. Terima kasih. Ya. Okey, dia ada dua versi. 1141, satu lagi 153. No? Nampak no? Okey, insya-Allah. Kalau nak difikirkan solat jenazah ni apalah sangat. Sembahyang kat orang mati. Orang mati. Dia tak tahu kita sembahyang kat dia. No? Habis sembahyang apa orang nak mati. Kita tengok Allah Ta'ala simpan pahala yang besar untuk solat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sembahyang atas mayat yang Islam yang tiada mati syahid fardu kifayah. Maknanya wajib buat. Walaupun hanya 2 orang, walaupun tinggal seorang-seorang saja, wajib buat. Kalau seorang pun tak boleh buat, tak ada siapa pun yang reti solat jenazah, maka berdosa satu negeri tu. Berdosa satu kampung tu. Oleh kerana tak ada siapa yang reti. Fardu kifayah. Bukan sunat muakkad, tapi fardu kifayah. Tak dapat tidak, walaupun seorang wajib buat. Jadi, dalam arti kata Melayu hari ini, dia meletakkan orang lain buat, kita tak payah. Dia letakkan istilah fardu kifayah ni, kalau ada orang lain buat, kita tak payah. Dia memperolok-olokkan kalimah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah ni, tak dapat tidak, walaupun seorang wajib kena buat. Wajib kena buat. Jangan sampai tak ada siapa pun yang reti buat di dalam satu kampung tu. Kepada siapa? Pertama, hendaklah jenazah itu orang Islam. Kalau jenazah orang kafir, tak boleh disolatkan. Sebab tu di dalam satu peristiwa ketika mana Nabi dikhabarkan tentang kematian Raja Najasyi, Raja negeri Hafsah. Dan waktu tu Nabi SAW tengah duduk dengan para sahabat, Nabi terus bangkit bersolat jenazah ghaib. Masing-masing tertanya-tanya, bilakah Raja Najasyi itu masuk Islam? Bila masa dia masuk Islam? Kata Nabi SAW, aku telah pun dikhabarkan oleh Jibril bahawasanya Raja Najasyi telah pun memeluk Islam ketika mana hijrah kali kedua. Hijrah kali pertama, diterima orang Islam di bumi Hafsah, disantuni, diberi tempat tinggal, diberi tanah untuk diusahakan, diberi pekerjaan. Kemudian pada hijrah kali kedua, oleh kerana orang-orang Islam membantu peperangan yang berlaku di antara bumi Hafsah dengan Mesir, jadi orang-orang Islam yang membantu, maka dia terbuka hati dia untuk memeluk Islam. Tapi rakyat dia tak tahu. Rakyat dia tak tahu kerana dia berasal daripada Majusi. Kan? Dan Nabi dikhabarkan dia telah memeluk Islam. Nabi tu bangkit. Nabi buat solat jenazah ghaib. Kerana syarat nak solat jenazah ke atas satu-satu mayat tu kena sah. Kawan tu ialah Islam. Yang kedua, syarat sah jenazah tu hendaklah dia bukan mati syahid. Dia bukan mati syahid. Mati biasa. Syahid ni apa dimaksud di sini? Syahid yang dimaksudkan di sini iaitu syahid akbar. Syahid dunia dan akhirat. Syahid yang berjuang di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, kemudian tewas, gugur. Mereka itu dipanggil syahid akbar. Syahid dunia, syahid akhirat. Kenapa tidak disolatkan untuk orang yang mati syahid? Kerana orang yang mati syahid itu dia dah dapat segala keistimewaan dalam solat.
Pertama, keistimewaan orang yang mati syahid akbar ni, yang mana diampuni segala dosa-dosanya. Kecuali hutang. Hutang dengan orang tak diampuni. Kemudian yang kedua, dia dapat melihat tempat istirahat dia. Yang mana kita boleh saksikan dalam pejuang-pejuang mujahidin di bumi Palestin, yang ketika kematian mereka yang tersenyum. Tersenyum kenapa? Allah Ta'ala dah perlihatkan tempat istirahat setelah berjuang bertungkus lumus. Ketiga, apa keistimewaan orang yang mati syahid akbar ni? Tidak merasa sakit sakarat. Sebab dia dah kena cincang dah. Dia dah kena tikam dah. Dia dah kena peluru dah. Kadang tu kan kena bom sampai pecah kelai. Dia dah kena azab kesakitan tu dah. Maka ketika mana nyawa tarik daripada jasad dia, dia kurang merasa sakit seperti orang biasa. Dan yang keempat, keistimewaan orang yang mati syahid akbar ni, dia terlepas daripada siksa kubur. Tak ada tanya, tak dipersoalkan man rabbuka, wa man nabiyuka, wa aina qiblatuka, wa man ikhwatuka. Dia tak ditanyakan. Apa yang ditanyakan adalah beristirahatlah kamu di satu tempat yang mana kamu menanti hingga kiamat untuk sama-sama terbang ke Jannatul Firdaus. Sebab tu orang yang mati syahid akbar tidak disembahyangkan. Malahan mereka itu diistimewakan, dikafankan dengan pakaian hak berdarah-darah tu. Dikafankan dengan pakaian tersebut. Kemudian terus ditanam. Tapi kalau yang mati, okey, syahid ni ada dua jenis. Satu syahid akbar, satu syahid asghar. Akbar tu yang saya sebut tadi, yang berperang, yang berjuang di jalan Allah. Yang syahid asghar ni, yang syahid kecil, yang hanya dunia saja nampak, di akhirat tak tahu lagi macam mana. Iaitu orang yang mati lemas. Orang yang mati lemas. Yang kedua, orang yang mati terbakar. Orang yang mati terbakar. Mereka ni wajib dimandikan dan disembahyangkan. Dikapankan. Kemudian yang ketiga, orang yang mati melahirkan anak. Perempuan yang mati beranak. Itu juga dikira sebagai syahid asghar. Dan kemudian lagi, orang yang mati dalam bencana alam. Sama ada gempa bumi, atau ribut petir, atau ditimpa pokok. Tu mati dengan sebab bencana alam. Macam dulu yang berlaku tsunami tu. Mati di atas sebab bencana alam. Dan kemudian disebutkan juga sebagai syahid asghar, orang yang mati dalam menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah, kalau kita di antara talabul ilmi, seorang penuntut ilmu, dalam perjalanan nak mai tu tersepak batu mati. Kita ni kan silap sikit saja. Duk jaga. Sembang-sembang sama-sama kita duk jaga jangan berjatuh je. Kalau jatuh, tadi. Kan? Okay. Kalau jatuh dalam perjalanan menuntut ilmu, dalam niat nak menuntut ilmu, ataupun beli kitab dah. Ada kitab dah. So nak kitab apa, tengok jadual gini-gini, simpan dalam beg, tengok tak bangkit. Itu dikira mati syahid. Disebut sebagai syahid asghar. Syahid tu orang tak nampak lah dia pergi berperang di jalan Allah. Tapi di sisi Allah dikira sebagai syahid. Masya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat dalam golongan yang keempat. Masuk dalam golongan yang keempat. InsyaAllah Ta'ala. Okey, baik. Itu kisah tentang syahid. Kita kembali balik kepada kisah lain daripada orang yang mati tu. Wajib disolatkan ketika mana dia mati. Siapa yang paling utama? Yang paling utama ialah warisnya. Kalau dia tak ada anak, mungkin dia tak dikurniakan oleh anak. Dia ada suami. Kalau dia tak ada suami, mana nak main anak?
Kan? Suami pun tak ada, anak pun tak ada. Maka dicari walinya. Sama ada ayah kalau dia masih ada ayah. Kalau tak ada ayah, abang. Kalau tak ada abang, adik lelaki. Yang diutamakan. Kalau tak ada, maka dicari wali satu lagi. Pak penakan. Pak penakan. Kalau tak ada semua tu, carilah orang yang alim. Biasanya kita akan lantik imam lah kan. Untuk bagi doa. Sebab dalam solat jenazah tu adanya beberapa doa. Rentetan-rentetan doa yang memang dikhaskan untuk si mati tersebut. Maka dengan sebab itu, selain daripada mati syahid, wajib disolatkan, wajib dikafankan. Dan menanamnya. Kerana ijma' ulama'. Seluruh pendapat ulama' mengatakan apabila seseorang itu meninggal dunia, perkara yang wajib, mandi. Selain daripada mati syahid, mandi. Kemudian kafan. Kemudian sembahyang. Dan yang terakhir, kebumikan, menanamnya. Dan rukun-rukun sembahyang itu 7. Tak banyak pun. 7 saja. Rukun solat fardu berapa? Berapa? 13. Betul ke 13? Betul lah tu. Okey. Yang pertama. Pertama-tama sekali niat. Kerana hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya hanya saja sah segala amal itu dengan niatnya. Yang kedua, berdiri bagi mereka yang kuasa kerana diqiyas dengan sembahyang fardu. Yang ketiga, 4 takbir kerana mengikut perbuatan Nabi SAW menceritakan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan kerana ijma'. Dan jika menambah ia akan takbir yang kelima, nescaya tiada batal sembahyangnya kerana sabit 5 takbir daripada sahih Muslim, tetapi 4 takbir lebih utama kerana sudah tetap pekerjaan di atasnya daripada Nabi SAW dan sahabatnya. Baik, kita tengok kepentingan solat jenazah. Tengok kepentingan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang solat jenazah, dia akan dapat 1 pahala qirat. Dan kemudian bila sesiapa yang mengiringi jenazah, dia akan dapat 2 qirat. Bertanyalah Abu Hurairah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan qirat? Kata Nabi SAW, qirat ini adalah imbuhan pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ni memang yang kita pergi, yang kita ziarah dia di Madinah, besar sangat. Dia secara menunggal. Bila diukur keliling dia, 7 kilometer. Punya besar. Diukur keliling. Punya besar. Siapa yang solat jenazah, dapat 1 qirat. Pahala sebesar gunung Uhud. Lama tak solat jenazah ni? Tak lama kan? 2 minit saya ingat. 2 minit. Pahalanya Masya Allah. Apa kepentingannya? Sebab ia adalah solat yang paling Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Kerana orang yang hidup berdoa ikhlas untuk si mati. Dan kemudian dia kata, siapa yang ikut ke kubur, dia dapat 2 qirat. Dapat lagi 1 gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Sekali pergi sembahyang dapat 1 gunung Uhud. Kali kedua pergi sembahyang dapat 2. Kemudian ikut jenazah ke perkuburan, dapat 2 gunung Uhud. Besar pahalanya. Dulu kita ingat, Malaysia mengamalkan satu budaya tak sihat. Mungkin sampai hari ini ada setengah tempat yang masih buat amalan itu. Bagi sampul. Kan? Bila ada kematian, imam ataupun pengerusi akan mai ke rumah bermesyuarat. Alhamdulillah, syarat tu bagus. Pertama, tanya nak ke bumi pukul berapa.
siapa yang nak menguruskan mandikan jenazah, siapa yang nak sembahyangkan jadi imam, siapa nak baca telkin, itu yang akan dibincangkan bersama waris. Kemudian dia akan tanya satu lagi. Nak panggil berapa mukim? Kan? Nak panggil berapa mukim? Bila disebut satu mukim, dia nanti habaq satu mukim 100. Atau kalau main dengan kereta dengan motor, kena tambah. Duit minyak motor seorang RM5. Duit minyak kereta, sebiji kereta RM20. Okey, kalaulah si mati tu orang berada, tak jadi masalah. Tapi bayangkan kalaulah si mati tu tinggal anak-anak yatim dan seorang balu yang tak kerja. Beban tak untuk dia? Menjadi satu bebanan. Tapi oleh kerana budaya, bukan hukum, tapi budaya, adat. Tak apa, dia kata pula tak apa. Kita guna duit tabung masjid dulu. Lepas tu esok ni, dapat duit tabung yang orang sedekah tu, bayar balik. Walhal yang orang sedekah tu, untuk perbelanjaan anak-anak yang ditinggalkan tu. Anak-anak yatim tu. Tapi dah nak kena bayar pasal apa? Bayar dekat orang sembahyang jenazah. Berat tak benda tu? Berat bagi yang susah. Bagi yang senang, yang tiabak. Kalau satu mukim 200, 300. Ikut sampul lah. Ada yang ni dia bubuh RM5, ada yang RM10. Tapi pada adat kebiasaan dulu dia bubuh RM2. Kemudian penat. Lagi senang orang penat RM5. Lepas tu nak sampai 10. Lah ni saya rasa ada yang berhenti lah. Tak ada dah. Kan? Sebab budaya ni budaya tak elok. Kenapa? Allah Ta'ala tak bagi sampul. Allah Ta'ala bagi gunung Uhud. Jadi orang akan pi sembahyang semata-mata nak ada sampul tu. Nanti adalah orang yang tunggu di tepi pintu. Ketika mana jemaah nak keluar. Kan dia akan bagi sampul. Paling tak elok. Tapi oleh kerana adat turun-temurun. Bila nak dibasmikan masa awal-awal dulu semua bakat marah. Merajuk tuan-tuan pencin tak mampu dah sembahyang jenazah. Tapi tak dapat duit minyak. Walhal yang Allah tawarkan, Masya Allah. Kalaulah selama dia pencin tu Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Pencin umur 55. Sampai 65 tak macam lagi. Kerja ulang pergi sembahyang jenazah. 10 tahun, sekali pi dapat satu qiraat. Selama 10 tahun, berapa ratus qiraat yang dia dapat. Punya besar pahala. Pahala gunung Uhud tu. Yang Allah tawarkan. Tapi dia lebih menarik pada tawaran sampul yang bersifat sementara. Kadang-kadang tak ada sampai rumah. Sampul tu dah koyak. Beli goreng pisang kot jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini budaya tersebut telah pun dimasukkan. Walaupun kita dapat maklumat ada 2-3 tempat yang masih buat lagi. Sebab apa? Sebab saat lagi orang kampung sebelah tak mau main. Kan dia akan letak. Biasanya si miskin akan tanya. Satu mukim berapa haji? Bila main zaman moden sikit, dia jadi 500. Satu mukim 500. 2 mukim 1000. Kalau macam tu, panggil satu mukim. Kalau satu mukim orang matang je. Orang matang tak ramai, tak apa. Tak ramai pun tak apa. Yang penting doa tu sampai. Yang penting doa tu sampai. Doa yang terbaik ni bukannya perlu panjang-panjang. Tapi ikhlas. Kerana apa kita tak dibenarkan untuk membayar? Orang yang mai tu dia ikhlas. Dia ikhlas. Maka dengan sebab itu hari ini bila ada jenazah kematian satu-satu tempat, jenazah tu sebaik-baiknya disolatkan selepas solat fardu. Tak payahlah pergi cari orang dah. Kan? Duduk tak duduk pergi sembahyang pukul 10. Nak panggil siapa mai. Ni dah memang ada jemaah dah dalam masjid tu. Di dalam surau tu. Jadi jemaah itulah yang akan solat fardu. Kalau kita tengok jenazah yang berada di bumi Mekah, bumi Madinah.
Semuanya akan disolatkan selepas solat fardu. Kita ni dilema antara dua kerja. Nak buat solat rawatib ke nak dia nak? Ataupun nak buat solat jenazah. Kadang tunggu as-salatu ala mayyit. Kita duk tunggu bila lah dia nak bangkit. Tak bunyi lagi Allahu Akbar. Perut dah keroncong. Lepas zuhur nak makan nasi, balik ke hotel. Nak semayang ba'diyah ke nak semayang jenazah? Ambil yang satu qira'at tu dulu. Ambil yang semayang jenazah tu dulu. Lepas tu, lepas habis semayang jenazah bukan 5 jam. 2 minit saja. Kan kalau kita tengok, pertama niat. Tak boleh niat Arab, niatlah Melayu. Dia kan suka baca derah-derah. Niat tu duduk kat mana? Dalam ni, sunyi sepi siapa pun tak niat. Saja aku semayang jenazah ni 4 takbir. Aku semayang jenazah ni 4 takbir. Bila 4 takbir tu tak payah sebut Allah, kerana Allah Ta'ala pun tak apa. Sebab apa? Sebab orang semayang jenazah tu memang kerana Allah. Kemudian, takbir pertama baca apa? Fatihah. Kan tak kata baca Fatihah. 7 ayat sahaja. Seminit tak sampai. Betul nak tengok kita baca Fatihah. Cuba baca Fatihah. Tengok jam. Seminit tak sampai. Peluk tu baca dalam sembahyang. Kemudian takbir kedua. Apa dia? Selawat atas Nabi SAW. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya. Sekamil-kamilnya, sesempurna-sempurnanya. Iaitu selawat Ibrahimiyah. Itu yang paling sempurna. Kemudian angkat lagi satu takbir. Takbir ketiga. Baca doa. Doa yang paling pendek. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ataupun kalau kita tahu jenazah tu perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha. Tapi kita tak tahu dia lelaki ke perempuan, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Terus. Sependek-pendeknya. Hak yang katalah aku tak kerti lah nak baca Allahumma ghafir lahu pun tak kerti. Cakap lain. Janganlah cakap dalam semayangmu kan. Intahlah di hati. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Kasihilah dia seperti mana dia dikasihi oleh kedua ibu bapanya semasa dia kecil. Tempatkanlah dia di surga. Tintah dalam hati. Doa. Dia bukan ada rukun qauli pun. Dia tak ada rukun fi'li pun. Kalau hang tak boleh biar yang duduk. Kemudian takbir yang ketiga, yang keempat, bagi salam. Bagi salam tak makalih kepala pun tak apa. Sunat ab'ah. Kalau solat jenazah, paling kepala sebelah kanan sahaja. Kiri tak payah. Okey. Kita tengok orang perempuan. Orang perempuan pula. Orang perempuan ni adakah kepentingan? Dia pun nak dapat juga satu qiraat kan? Kita pun nak juga satu qiraat. Kita dibolehkan untuk bersolat jenazah seandainya ada tempat untuk kita. Ada tempat untuk kita. Contoh dia macam surau, contoh macam surau ni. Orang letak jenazah di depan. Lepas tu orang lelaki dah main berimpun solat jenazah ni kan ada rokok, kan ada sujud. Tapi Allah bagi pahala sampai sebesar gunung Uhud. Sujud pun tidak, rokok pun tidak, tahiyat pun tak ada. Pahala sebesar gunung Uhud. Kenapa? Amalan dikasih. Amalan dikasih. Bila orang perempuan nak masuk sembahyang, pastikan ada ruang tempat untuk dia. Jangan duk pergi berdiri dengan orang lelaki. Itu haram. Yang tu haram. Ada ruang untuk dia duduk di belakang. Orang selok lah tirai ni sebab ramai yang nak masuk kan. Jadi kita duduk di belakang. Ada tempat? Ya silakan. Silakan. Okey, kita singgah sembahyang, musafir lah. Kita musafir, singgah sembahyang. Kemudian dalam tu depan kita saat lagi ada jenazah. Tumpang sekali. Tumpang sekali. Kita duduk kat tempat kita. Kita tumpang sekali untuk solat jenazah. Nak ambil gunung. Nak ambil kelebihan
pahala sebesar gunung Uhud. Mana cik nak dapat? Susah nak dapat. Sebab tu bila orang kata duduk di Mekah Madinah hari-hari 5 waktu sembahyang jenazah. Balik mai jenazah ada apa siapa mati lari turun. Kadang tunggu tengok di bawah je. Habis lagi orang sembahyang. Naik sekali kalau ada ruang. Maka duduklah bersama, berdirilah bersama-sama perempuan saja. Atau tak ada orang lain semua pakai tak mau. Tak reti. Aku tak reti. Nak reti macam mana kalau tak pernah. Buatlah. Besar sangat pahala dia. Rugi kalau tak buat. Saja-saja nak pergi dapat. Jangan kata gunung Uhud. Besar cawan itu orang tak bagi saja lah. Ni dia nak bagi besar gunung Uhud. Tapi pasal tak nampak macam nampak sampul tu. Tak nampak macam nampak sampul tu. Saya ingat sekolah kami tu tepi dengan masjid. Bila ada jenazah ni, budak-budak kami nanti rebut habis sembahyang jenazah. Dia pun nak sampul. Kami ni marah lah. Kan? Sebab tinggal kelas ni. Habis sembahyang jenazah. Mai seorang bapak tu kata, apalah ustazah ni. Budak-budak nak sembahyang pun tak bagi. Masalah dia nak kat sampul tu. Yang tuan tukang bagi sampul ni kira orang tak cukup. Ramai tak dapat. Pasal budak-budak mai. Lepas tu ada mana sampul ni yang tak cukup. Kenapa? Yang tak dijemput pun mai. Dia jadi kita tak dijemput pun. Tak boleh pergi sembahyang. Walhal Allah Ta'ala dipanggil semua. Tak mana juga yang kamu berkesempatan. Kamu singgah, kamu dengar ada jenazah. Kenai ke tak kenai lain cerita. Yang aku tahu ada satu pahala qirat. Qirat. Bukan qirat. Qirat bacaan. Kalau qirat sebesar gunung Uhud. Tu gunung Uhud diukur keliling 7 km besar dia. Tu tak kira dia punya akak di bawah lagi. Panjang macam mana dah? Pahala punya besar yang Allah Ta'ala nak anugerahkan. Baik, dari segi doa. Katalah, kita ada anak. Pesan kat anak, nanti tolong sembahyang jenazah mak dah. Sebab apa? Dia cari anak dulu. Sebab dikiaskan di dalam hadis Nabi SAW. Doa seorang anak yang soleh sampai terus dekat ibu bapa dia. Sampai terus. Yang paling afdal ialah anak lelaki yang boleh menjadi imam. Baik, dia tak reti. Sahabat kata dia tak reti jadi imam pun. Tak pernah sembahyang seumur hidup. Mak tak pernah ajak, bapa pun tak pernah ajak. Kesian kat dia. Kesian kat dia, kesian dia tak si mati. Tak apa, cari orang lain. Cari orang yang paling abid. Bukan paling alim. Paling abid. Kalau alim saja tak sembahyang tak boleh. Abid ni orang yang paling kuat beribadah. Biasanya kita akan panggil imam lah. Yang akan menjadi imam untuk sembahyang jenazah tersebut. Kerana Allah Ta'ala nak tengok pada doa. Doa ni, di dalam sembahyang jenazah, doa ni duduk pada takbir yang ketiga. Duduk pada takbir yang ketiga. Saya nak cerita tentang kisah seorang wali Allah. Kisah seorang wali Allah. Satu hari berlaku di dalam negeri itu kematian pembesar Gabenor. Orang kalau dengar Gabenor mati ni, pergi berpusu-pusu. Tak payah nanti kenai ke tak kenai ke. Pernah belanja kopi, minum ke. Pernah belanja roti cetak. Kira Gabenor tepi. Seluruh pelusuk kampung semua keluar pergi. Si wali Allah ini seorang hamba fakir. Dia pun nak pergi ziarah jenazah tersebut. Kemudian bila dia nak pergi, dia pakai tangan baju tak elok. Baju dia buruk. Tak usah masuk tengok jenazah. Hampir tunggu di masjid. Saat lagi jenazah nak pergi ke masjid, dia sembahyang. Dia pun menyadari keadaan dia yang tak layak nak masuk ke singgah sana Gabenor tersebut. Dia pun unduklah diri berjalan kaki saja. Pergilah tunggu di tangga masjid. Nak solat jenazah. Bila mai jenazah ni ramailah. Pakat mai berpusu-pusu ramai.
Sampai kepada dia ni orang tolak ke belakang lah, sebab macam tak layak lah nak duduk sebaris dengan div terhormat. Ditolak sampailah ke belakang. Nah, duduklah dia di belakang sekali. Memohon doa pada Allah Ta'ala. Dia kata ramainya. Ramai. Dia duduk puji jenazah tersebut ramainya. Di antara tanda-tanda mayat itu seorang yang baik, ramai orang yang datang solat untuk dia. Jenazah itu terbaik lah. Jadi dia pujilah baiknya. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, hari ini seorang hambamu, ini doa pada takbir ketiga. Hari ini seorang hambamu telah menghadapmu menjadi tetamumu. Ramai sungguh. Doa Melayu. Saya kata, dalam bahasa Melayu. Taklah cerita dia ni Arab ni. Dia ni orang Arab. Cuma saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Ya Allah, andainya aku seramai ini tetamu yang datang menziarahi aku, nescaya aku akan hidangkan hidangan yang cukup besar. Dia kata kepada Allah, ikhlas dari hati hamba fakir. Lepas daripada tu, habis selesai sembahyang, dia pun keluar pergi dulu, balik ke rumah. Anak Gubernur tadi bermimpi. Ayah dia ni ada di antara dosa-dosa. Okey, kita tahu. Nak jadi pemimpin ni bukan senang lah. Sebelah kaki syurga, sebelah kaki neraka. Ketika mana kamu menzalimi seseorang, maka tempat ni. Jadi bila dia mimpi, dia nampak ayah tu duduk di dalam satu taman yang cantik. Pakaian yang bersih. Lepas tu dia tanya dekat mak dia, dia mimpi semalam ayah begini-begini. Mak tu seronok dengar kan. Macam kita lah. Mimpi. Mimpi ayah pakai begini-begini. Kemudian esok bermimpi lagi. Masuk hari ke-7. Mimpi yang sama. Bapak tu bercakap kepada dia, suruh cari seorang lelaki yang berpakaian lusuh. Kerana berkat doa lelaki tersebut, aku dapat kenikmatan. Dalam seramai-ramai yang punya mai berdoa tu, rupanya Allah Ta'ala mustajabkan doa dia tu. Lepas tu, si anak ni cuba sembang dengan seorang ketua agama negeri tu. Macam kita cari mufti lah. Cari mufti, sembang tanya. Mufti tu kata, lah ni pergi cari. Kami kenal dia. Dia mai hari tu, orang semua suruh dia keluar kat pintu dalam rumah. Orang suruh dia tunggu di masjid. Aku pun tak nampak dia lepas-lepas habis jadi imam tu hilang. Itu saja. Hanya kau balik ke rumah lah. Bila kita tanya, dia suka sambut tetamu yang main rumah dia. Anak Gubernur pula. Lepas tu bila mana dia menghadap dengan anak Gubernur tu tanya, dia mimpi sekian-sekian begini-begini, dia cerita. Doa apa yang kamu amalkan? Nak tanya doa. Doa apa yang kamu amalkan? Kerana kata bapakku, dia mendapat kesenangan kerana doamu. Saya tak ada apa. Aku tak ada apa. Tak ada doa yang dia nak bagi, dia nak share, tak ada. Aku hanya berkata-kata kepada Allah. Itu yang kita sebut kata-kata tu satu doa lah. Aku hanya berkata-kata kepada Allah ketika mana aku takjub tengok terlampau ramai orang. Ya Allah, hamba-Mu hari ini menjadi tetamumu, maka sambutlah dia. Andai aku menerima tetamu yang sebegini, nescaya aku akan sediakan jamuan yang besar, yang banyak. Aku cakap lagu tu je, dia kata. Kepada Allah. Atau aku sedar orang pakat tak suka dekat aku, mungkin kerana penampilan aku yang tak elok. Aku pun tolak lah, dia kata. Itu saja anak dia, itu saja. Itu saja elok dia. Lepas pada hari tu barulah orang tahu sebenarnya sebaik-baik doa tak perlu terlalu panjang. Sebaik-baik doa kita faham. Ikhlas daripada hati. Ini di antara disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu tidak mempunyai waris
untuk menjadi imam kepada solatmu, solat jenazahmu, maka carilah orang yang paling ahli. Kita jangan menilai seseorang manusia dari segi penampilan, tapi tengok hati dia. Mulut tak pernah duk cerca, keji orang, anggota tak pernah duk menginayai, menzalimi orang, maka itulah yang terbaik. Dan disyaratkan solat jenazah ini hanya 4 takbir. Hanya 4 takbir sahaja. Ada juga sesetengah tempat buat 5 takbir. Sebab takbir yang keempat tu dia baca sikit lagi doa, dia sambung sikit lagi doa, dan takbir yang kelima baru dia bagi salam. Maka kata ulama sah juga. Sah juga solat tersebut, tetapi yang paling afdal ialah dilakukan secara 4 takbir. Jangan dia kata. Dan yang keempat, membaca Fatihah, bahawasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca Fatihah pada sembahyang jenazah dan berkata, "Ya, li ta'lamu annaha sunnatun." Ini rukun Rukun yang keempat, kan dia ada 3 rukun. Rukun yang keempat dia kata adalah membaca Fatihah. Maksud dia takbir pertama lah. Rukun keempat ini adalah takbir pertama. Supaya mengetahui akan kamu bahawa membaca Fatihah itu sunat. Maknanya kalau tak baca, sah tak? Sah. Hampir kepak je 4 kali kepak. Sah tak? Sah. Waktu saya mengaji pondok dulu, mereka akan jemput sembahyang jenazah. Mereka akan cari budak-budak tahfiz, budak-budak pondok, sembahyang jenazah, sebab itulah puncak duk bagi sampul tu. Dan ni orang tak panggil lah, persiapan nak kena bagi kat budak-budak tu. Dia anggap sebagai satu upah. Lepas nanti pakai terjun, berebut nak pergi. Lepas saya dapat upah masa tu RM2. Ustaz kata sekali kepok 5 kupang. Satu roti sana harga 3 kupang. Sekali kepok 5 kupang. 4 kali kepok RM2. Lepas dah roti sana 2 biji, saya tarik satu RM2 dulu boleh makan roti sana lah. Dengan tertarik lah ni RM2, hampir jalan kat mamak. Anak pada apa? Jadi tu sebab nak cari orang yang soleh. Nak cari orang yang soleh untuk mendoakan. Tak reti sembahyang, tak apa. Sertai jemaah tersebut, angkat 4 kali takbir. Ikut saja imam nak baca. Kita angkat. Tak reti nak baca doa apa. Tak apa, tak payah baca apa. Tak payah baca apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dapat satu gunung Uhud. Sebab baca Fatihah tu sunat. Selawat tu sunat. Baca doa tu sunat. Bagi salam tu wajib. Kan bagi salam pun hantar reti. Aduh lah, benda mudah kot. Benda mudah, belajarlah. Belajarlah. Pentingnya, walaupun kita perempuan, penting sangat untuk kita belajar. Tidak orang lelaki je ambil gunung Uhud, kita tak ada apa. Kita tak ada apa. Penting untuk kita belajar. Kalau kata kita ada di rumah, jenazah tu dibawa ke masjid untuk disembahyangkan. Seandainya ada tempat dan ada pemisah antara kita dengan yang bermaksud, kita taklah ikut bercendui-cendui, kata orang dulu. Bercampur aduk lelaki dengan perempuan. Maka boleh kita ikut untuk solat jenazah. Ni dia pekalut ikut pi ke kubur sembahyang jenazahnya, tidak. Itu tak betul. Pakai ikut pi ke kubur, bawa segala bunga cangga, pakai baju hitam-hitam, bos cermin mata hitam, dia nak kriau kot dalam tu. Apa punya budaya ni? Ini bukan budaya Islam lah. Ini bukan budaya Islam. Budaya Islam, perempuan tidak ikut ke tanah perkuburan. Nak pergi sekejap lagi tunggu depan balik. Pergi. Boleh pergi. Diizinkan wanita ke tanah perkuburan. Tapi bagi orang lelaki nak buat kerja, nak korek, nak kambui, ni dia pun sama pergi jenguk kat lubang tu. Tak takut tertunggin ke? Duduk, campur dengan orang lelaki tak usah pergi. Bila orang tak bagi pergi marah. Hak sembahyang jenazah tadi hantar mana? Dapat satu kerat tu. Yang tang kubur tu kalut sangat Nabi bersabda. Tu yang tak betulnya. Okey, kita tengok.
Soalan orang tanya, seorang isteri yang kematian suaminya. Suami dibawa ke masjid ataupun ke surau dengan sebab rumah dia sempit. Tak boleh nak uruskan. Boleh tak si isteri tu ikut? Boleh ikut. Boleh tak nak ikut di kubur? Tak boleh ikut di kubur. Hang semayang jenazah kat dia tu. Semayang jenazah tak mau. Tak tanya pun. Bolehkah seorang isteri solat jenazah untuk suami? Tak tanya. Tanya nak ikut di kubur. Aku yang tu dah aku geram sangat kalau nak jawab soalan yang sama. Nah, hang tanya boleh tak solat jenazah? Awak pula tak boleh. Nah, solat jenazah ini tak semestinya jenazah tu ada depan kita. Katalah dia tak ada, kita boleh buat secara gaib sebab Rasulullah buat kepada Raja Najasyi tu. Gaib ni ataupun dah habis dah. Balik dah orang, kita baru sampai. Boleh solat di atas kubur. Pasal apa? Bukan sembah kubur. Nah, ikut syarat dia menghadap ke arah kiblat. Kalau perempuan dekat mana, kalau lelaki kat mana. Tak ada sebenarnya jenazah lelaki kat mana, perempuan kat mana. Kalau jenazah tu seorang lelaki, maka kita berdiri di sebelah kirinya berbetulan dengan bahu kiri dia. Nah, bahu kiri dia. Kalau sini kiblat, jenazah lelaki bahu kiri, okey, kepala belah sana. Kepala belah sana. Tapi kalau jenazah tu perempuan, kepala belah sini. Kita berdiri berbetulan dengan, bukan kita, imam. Berdiri berbetulan dengan pinggang dia. Itu jenazah perempuan. Jenazah kanak-kanak diseratakan, boleh tak apa kat mana pun. Kita tengok imam berdiri, ada tempat-tempat. Kenapa sedemikian? Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Lepas tu jangan tanya pasal apa. Pasal itu yang cara Nabi ajar. Nah, dia letak kepala. Kalau lelaki letak kepala belah sini, sebab nak solat berbetulan dengan bahu kiri dia. Imam kena duduk berbetulan dengan bahu kiri. Kalau perempuan kepala belah sini, imam akan duduk betul-betul dengan pinggang dia di sebelah kanan. Itu cara yang baginda Nabi SAW ajar kepada para sahabat dan sahabat meninggalkan kepada kita. Baik. Bermula perkataan Ibnu Abbas annaha sunnatun adalah ia hukum hadis marfu'. Hukum hadis marfu' ni hadis sahih meriwayatkan membaca Fatihah ketika mana takbir yang pertama adalah sunat, dia kata. Sunat. Nah, itu hadis marfu'. Dan adalah membaca Fatihah itu mengiringi takbir pertama. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW menceritakan akan dia oleh Al-Baihaqi. Oleh Al-Baihaqi. Baihaqi ni siapa? Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis mengatakan Nabi apabila selepas takbir pertama baginda akan membaca Fatihah. Dan bacaan Fatihah itu bukan wajib, bukan rukun qauli. Sunat saja. Maknanya kalau orang tak reti, tak payah baca. Tapi takkanlah tak reti baca Fatihah kot. Okey. Yang kelima, rukun solat jenazah yang kelima. Apa dia? Mengucap salawat atas Nabi SAW. Seperti Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kita ni kebanyakan yang bermazhabkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Selawat kita, selawat Ibrahimiyah panjang lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalau nak buat Sayyidina. Kalau tak mau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau start tak buat Sayyidina, sampai habis jangan buat Sayyidina. Misal lagi dekat Muhammad ada Sayyidina, kat Ibrahim tak ada Sayyidina, tu pilih kasih. Kata nak baca pun kena ada ilmu lah. Jangan suka-suka nak bedai je. Kalau start ada Sayyidina, sampai habis pun Sayyidina. Sayyidina tu siapa? Penghulu kami. Penghulu kami, ketua kami. Hang ketua dekat Muhammad je, Ibrahim nak tolak ke? Kita kan umat Nabi Muhammad SAW menerima kesemua Rasul itu sebagai Rasul kita. Kita tak pilih-pilih. Tak ambil yang ni kami tak mahu. Nak jadi Yahudi dengan Nasrani.
Maka berlakulah perikhtiraf, perselisihan pendapat tentang perkataan Sayyidina. Jadi gunakanlah Sayyidina ini untuk kesemua Nabi. Untuk kesemua Nabi jangan ada pilih kasih. Kalau tak sebut pun tak mengapa. Kalau sebut pun tak mengapa. Ianya tidak menjadi satu kecacatan ataupun kekurangan pada sebutan tersebut. Kecuali rasa ta'zim, rasa hormat kita. Apabila kita sebut Sayyidina. Macam kita panggil mak kita panggil mak. Kita tak panggil nama dia kan. Kita panggil ayah, kita tak panggil nama dia. Bila kita terus panggil nama dia, dengar macam mana? Kurang adab, kurang ajar. Tidak nak? Orang ajak sungguh anak dia. Dia panggil mak dia dengan nama. Wesum. Ada nama Wesum lagi. Wesum. Hang panggil mak hang, panggil lu tu. Agak kurang ajar. Tidak nak? Kalau panggil mak, itu pangkat. Macam itulah kita dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut Sayyidina, penghulu kami, ketua kami, pemimpin kami. Itulah Sayyidina. Maksud Sayyidina. Jadi dia kata, paling pendek Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ditanya, guru, tok guru dulu, dia pun tak bawa Sayyidina dalam solat. Dalam tahiyat dia pun tak bawa Sayyidina. Tapi kalau ada kata nak bubuh boleh bubuh. Kalau tanya saya tak pernah bubuh Sayyidina dalam solat. Tapi dalam selawat ada Sayyidina. Dalam selawat biasa. Cuma dalam solat saya tak pernah bubuh Sayyidina. Kenapa? Kerana warid daripada Nabi SAW melalui hadis yang sahih, yang turun daripada Isra' dan Mi'raj. Asal memang tidak ada Sayyidina. Dan Nabi beramal tanpa Sayyidina, sahabat beramal tanpa Sayyidina. Mai kepada ulama-ulama mutaakhirin nak menunjukkan rasa ta'zim, hormat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diletaklah perkataan Sayyidina, tak menjadi salah. Okey, baik. Kerana hadis Abu Umamah bahawa beberapa orang laki-laki daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan mereka itu akan dia bahawa mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang jenazah setengah daripada sunat. Pasal apa? Dia kata ada satu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW. Kita berselawat di dalam solat jenazah itu sebahagian daripada sunat. Jadi baca Fatihah dapat pahala sunat, selawat juga dapat pahala sunat. Dan dia kata, dan wajib keadaan selawat itu mengiringi takbir yang kedua. Kerana perbuatan salaf dan khalaf. Ulama salaf dan ulama khalaf. Apa ulama salaf? Iaitu yang hidup dengan Nabi dan hidup selepas 300 tahun kewafatan Nabi. Itu ulama salaf. Kemudian selepas 301 tahun lepas kewafatan Nabi sampai 600 tahun kewafatan Nabi, itu dipanggil ulama khalaf. Saya dah cerita dah itu. Tidak? Cek balik belakang. Okey, baik. Rukun sembahyang jenazah yang ke-6, berdoa. Doa bagi mayat dengan ketentuannya. Ketentuan apa? Ketentuan jantina. Kita dah tahulah lelaki ke perempuan. Itu ketentuannya. Tapi kita tak tahu. Macam kita sembahyang di Mekah, Madinah, kita tak tahu. Ramai kan dia pun masuk mai. Takkanlah pergi tanya Tok Imam dia. Nak tengok muka Tok Imam pun tak boleh, kan? Kita tak tahu. Maka sebab itulah kita tak ditentukan jantina dia. Allahumma ghafir lahum warhamhumlah. Di sini dia kata, mengikut ketentuan jantinanya, kalau lelaki Allahumma ghafir lahu. Kata yang tu pun saja jadilah. Allahumma ghafir lahu. Allahumma ghafir lahu. Sampai dengan sekali lagi takbir tu imam. Tok maghfir lahu itulah. Boleh. Okey, ataupun Allahumma arhamhu. Allahumma arhamhu. Kalau kata dia lelaki. Tapi kalau dia perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha. Allahumma arhamha. Boleh. Allahumma ghafir laha. Senang saya kata, kita bubuh untuk umum. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anqulhum min dhiqil qabri wal luhud
ila jannatika jannatil khulud la dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'ah wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Lengkap. Boleh? Tak boleh. Allahumma fil lahu sudah. Siapa suruh cari pot panjang-panjang kalau hang tak tahu? Kan buat berdosa. Nah, tapi benda sikit, duk saja-saja daripada duk hafal lagu Siti Nurhaliza. Apa kata hafal doa? Doa untuk si mayit. Pasal apa hari ni kita hadiah untuk si mayit. Seorang hadiah kat kita sebab mati tu satu perkara wajib. No? So kita mati orang pakai hadiah. Allahu Akbar. Orang mati ni dia tak ada apa yang dia bawa. Dia hanya mengharap doa daripada orang yang soleh. Doa daripada orang yang hidup. Mudah-mudahan sampai kepadanya. Baik itu rukun solat yang keenam itu berdoa mengiringi dia dengan takbir yang ketiga kerana bahawa doa itu maksud yang lebih besar daripada sembahyang itu. Yang paling besar orang nak doa. Nah, doa tu. Dan yang dahulu daripadanya hanya saja adalah ia seperti pendahuluan baginya. Yang itulah yang terbaik. Intipati yang sebenar di dalam solat jenazah adalah doa. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi SAW pada barang yang menceritakan akan dia oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Artinya apabila sembahyang kamu atas mayat, maka mendoa oleh kamu baginya dengan ikhlas. Itu yang kata yang paling penting doa ikhlas. Tak panjang pun tak apa. Ikhlas ni maksud dia kita tahu apa yang kita minta. Itu ikhlas. Ini sampai tak tahu lepas tu duk boleh ambil lama imam tu baca dah tak dengar. Nah, apa yang dia kata tak bagi-bagi salam lagi. Ya. Itu memang tak ikhlas. Tengok orang mangkit kita pun terpaksa lah. Satgi orang kata aku tak reti. Tengok orang tu dengar imam takbir tang-tang mana tak nampak. 3 ke 4 dah. Kata orang bagi salam. Aku baru 3. Angkat lagi satu. Angkat lagi satu bagi mencukupkan 4. Maka tiada memada oleh doa bagi mukminin dan mukminat. Jadi maknanya di sini dia kata tiada memada. Bukan tiada memada ni bukan kata tak boleh. Tak sebut mukminin dan mukminat pun tak apa, dia kata. Tak sebut mukminin dan mukminat pun tak apa. Memadailah kita sebut nama dia. Kalau kita kenal dia, intah dalam hati. Kalau kita tak kenal dia, entah siapa-siapa dia. Kebetulan kita singgah di masjid tu untuk solat dan kemudian kita nak sambung perjalanan. Tapi oleh kerana ada jenazah di situ, kita nak tumpang pahala satu qiraat, kita pun sembahyang. Dalam doa kita, tak payah sebut mukminin ke mukminat untuk dia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadilah dekat tu pun. Tak boleh juga. Allahumma ighfir lahum. Tak boleh juga. Ya Allah ampun kalau dosa-dosa dia. Tak boleh juga. Ambil diam-diam. Duduk diam-diam. Apalah kerti sampai apa tak kerti kata orang. Adapun keadaan doa itu mengiringi akan takbir yang ketiga. Maka tiada dalil baginya melainkan semata-mata mengikut. Tak apa, kalau hang tak kerti ikut saja. Tak kerti ikut saja. Dan rukun solat jenazah yang ketujuh memberi salam. Seperti salam sembahyang yang lain pada kelakuannya dan bilangan-bilangannya. Dan lain daripada keduanya. Dia kata, bagi salam macam bagi salam dalam sembahyang-sembahyang yang lain. Tengah berdiri itu dengar imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar. Biasanya kalau mazhab Imam Maliki, dia akan sekali salam. Kemudian mazhab Imam Syafi'i yang paling rajih ni, yang paling utama, sekali salam. Ada ulama buat 2 kali salam. Boleh lah? Boleh. Boleh. Tapi kan saya kata, bila kita nak beribadah ni carilah amalan yang afdal. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ambil masa lah.
Baca ambil masa lah. Tapi kalau sembahyang betul tak lama mana apa dah. Terutama sekali kalau jenazah tu kita kenal. Lagi ikhlas dari hati. Tidak tak? Macam doa daripada seorang wali Allah tadi kan. Dia seorang yang baik, ya Allah. Dia tetamumu, ya Allah, sambutlah dia. Cukup. Dah cantik dah, ikhlas. Yang ada daripada hati dia. Tapi kalau kita tak kenal, ikhlaskan juga pemberian sebab letakkan diri kita yang akan duduk di depan tu. Ampunkanlah dosa dia. Kasihilah dia, ya Allah. Ampunilah dosa dia. Kasihilah dia, ya Allah. Ampunilah dosa dia. Kasihilah dia, ya Allah. Sampai dengar sekali lagi takbir. Takbir yang keempat untuk bagi salam. Secara kesimpulan, dia ada 7 rukun, dia ada 4 takbir. Satu ibadah yang paling mudah, tak perlu belanja, tak perlu rukuk, tak perlu sujud, tak perlu duduk antara 2 sujud. Hanya sekadar 4 takbir, berdiri saja secara rapat. Dan kemudian kalau tak sah tak lurus pun tak apa. Kan berdiri sama rapat. Sah tak lurus pun tak apa. Tapi pahala amat besar. Dapat satu. Qirat. Qirat tu apa dah? Perumpamaan pahala sebesar gunung Uhud. Kalau kata gunung Uhud tu seluas 7 km ukuran keliling dia. Kalau sekali semayang. Kalau kata memang dia selalu buat solat jenazah ni, Masya Allah. Lagilah banyak tau. Lagilah banyak pahala dia. Sebab gunung Uhud pernah minta kepada Allah nak duduk dalam surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunung yang diberkati dan dirahmati yang akan duduk dalam Jannatul Firdaus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi mau no? Insya-Allah. Itu pentingnya kita belajar. Okay, baik, hari ni kita belajar. Esok kita ajak orang. Jom kita pergi sembahyang jenazah. Aku tak kerti, siap-siap belajar. Senang je, tak ada. Senang. Niat. Niat pun aku tak kerti, tak apa niat Melayu. Ajak niat Melayu. Aku sembahyang jenazah 4 takbir. Sudah. Kan tu pun tak kerti. Lepas Fatihah. Takbir pertama baca Fatihah. Takbir kedua selawat. Takbir ketiga doa. Doa tak kerti. Tak payah angkat doa. Duduk je tuan tu. Berdiri dia diam. Takbir keempat bagi salam tak kalah, tak kerti. Ajak pula orang. Dapat. Dia dapat 1 qirat, kita dapat 2. Jadi kita ajak dia. InsyaAllah. InsyaAllah, subhanallah. Allah tu kaya. Buat kerja sikit, pahala banyak dia bagi. Kenapa? Kerana Allah itu kaya. Manusia nak habis sangat nak bagi sampul. Paling banyak RM10. Kan? Itu ada yang di Pertuan Agong pernah mangkatkan dalam pemerintahan dia. Masa tu rakyat yang pergi sembahyang jenazah dia dapat sampul seorang RM50. Duk bayangi tu pakat tayang. Dapat sampul seorang RM50. Siapa tak mau meleleh ayat tengok. Allah bagi 1 qirat, 1 gunung Uhud. Siapa tak mau no? Lepas ni kita pakatlah pergi kalau ada ruang. Kalau tak ada ruang tak sampai berebut dengan orang lelaki, okey? Wajib ada wudu. Wajib ada wudu. Jangan tak ada wudu. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah taala kalau ada rezeki bulan depan. Kalau ada rezeki kita bulan depan insya-Allah. Baik, ada soalan nak tanya. Tak tanya tentang solat jenazah pun tak apalah, saya rasa faham. Benda paling mudah, no? Assalamualaikum Ustazah. Okey, Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Macam solat gaib tu dia ada time tak Ustazah kita nak buat solat jenazah tu? Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih. Tanya sahabat Google Meet kita. Kalau untuk solat jenazah gaib, dia ada waktu tak? Dia tak ada waktu. Boleh bila-bila masa pun boleh. Untuk kita solat jenazah gaib, boleh. Contoh kata, jangan lebih daripada 3 hari. Tengah pendapat ulama kata jangan lebih daripada 7 hari. Untuk kita solat jenazah gaib, apabila jenazah tu tak ada mata kita. Kita dapat perkhabaran kata sekian-sekian orang mati, meninggal dunia.
Tak mana-mana negeri tu dia mati. Jenazah dia tak boleh nak bawa balik mai. Jadi kita di sini solat jenazah. Tak kira waktu. Macam hari tu, waktu COVID berlaku kan, jenazah yang meninggal di hospital tak boleh siapa pun pergi tengok. Baik, kita boleh buat solat jenazah di rumah kita, dalam bilik kita, atau ajak anak-anak kita semayang jenazah dekat ayah. Tu mayat tak mana-mana tu. Tak kira waktu. Bersiap sedia dalam pakaian solat, menutup aurat, bersuci daripada hadas, maka solatlah. Tak kira waktu. Janji dalam keadaan suci daripada hadas, menutup aurat, menghadap kiblat. Walaupun tidak ada jenazah, tak kira masa. InsyaAllah ta'ala. Baik, nah? Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih Kak Faridah. Silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Sa'nah. Okey. Soalan yang sama. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, silakan sahabat Google Meet. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Noria. Ya. Ada tak dalam? Pak Nuri nak tanya, hari tu kami ada solat jenazah kan. Ada kami perempuan 3 orang. Mereka baca masa yang mula tu kami dengar. Masa bagi salam tu tak dengar. Mungkin doa panjang kan. Kami tak tahu masa bila ada bagi salam. Duk tunggu lama kan. Lepas tu nampak orang dah bergerak kan. Baru kami bagi salam. Tak apa kan Ustazah? Okey, baik. Terima kasih. Serta orang perempuan sembahyang jenazah. Nah, tempat terlindung lah. Tempat orang perempuan. Jadi, ikut imam, takbir pertama dengar, takbir kedua dengar, takbir ketiga dengar, hak keempat tak dengar. Mungkin selok ikut. Jadi, Tok Imam tak dengar. Jadi, makmum perempuan yang terhijab, yang terlindung di balik tirai ni, duk tunggu bagi salam, tak bagi salam, duk tunggu bagi salam, tak bagi salam. Dan akhirnya tengok-tengok orang dah bergerak berjalan. Bolehkah kita tunggu dengan begitu lama? Okey, kita tunggu sebab menanti kita dah ikut imam. Dalam masa yang begitu lama, kita akan bercakap, tahu tak? Cakap sendiri nanti. Ni yang bagi salam ke tak? Kita tengok-tengok orang bagi salam dah. Kemudian kita bagi salam. Bolehkah? Bolehlah. Bolehlah. Mudah-mudahan Allah SWT terimalah. Kita dah ikut imam. InsyaAllah boleh. Memang tergerak dalam hati lah duk berkata juga kan. Betul lah memang. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni je dah tengok satu viral video tentang solat lah. Imam tu dia tengah semayang tapi dia tak pasti dia rakaat ke berapa. Lepas tu lepas dia rokok, dia sujud. Sujud yang pertama tu dia meninggal dalam keadaan sujud lah. Jadi imam, orang yang kat belakang tu ganti kat imam, dia terus bangun. Dia bangun tu angkat takbir. Sedangkan sujud kedua tu tak selesai lagi Ustazah. Macam mana tu Ustazah? Okey, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan imam yang meninggal dunia ketika mana sujud yang pertama. Patutnya ada sujud lagi satu. Tapi dia dah meninggal. Sebab tu orang yang duduk belakang imam tu kena orang yang alim. Orang yang alim. Dia kata co-pilot. Bila pilot dah mati, dia ada co-pilot yang memang boleh ada ilmu tentang nak bawa kapal terbang. Macam tu juga dengan imam ni. Kemudian bila dia masuk, dia sepatutnya sambung yang imam tu tak boleh. Dia sujud tak bangkit-bangkit, bermakna dia kena bangkit. Jadi imam yang ganti tu, dia kena pergi sambung tu lah. Bila dia tak sambung, dia tinggal satu rukun. Yang makmum di belakang tengah-tengah duk heran kawan tu sujud tak bangun-bangun. Lepas tu masuk pula ayat imam kedua, dia terus berdiri. Bermakna dia tinggal satu rukun. Baik, mengikut satu pendapat, apabila ditinggalkan satu rukun dengan sengaja adalah batal. Batal solat tersebut. Yang ikut pun sekali. Tapi kalau dia meninggalkan rukun kerana jahil, dia tak tahu, maka imam itu dipanggil imam jahil, sah dengan makmum-makmum yang lain. Kerana jahil. Tapi jahil ni jahil wajib belajar. Bila tertinggal satu rukun, masuknya imam, dia tak tahu nak masuk tang mana. Dia tak tahu cara macam mana nak masuk. Maka dia berdiri takbir macam
yang berlaku baru ni. Jadi dia kena buat sujud sahwi memperbetulkan segala kecacatan yang terdapat pada solat fardu tersebut. Patut dia buat sujud sahwi. Ni sujud sahwi pun tak buat, nak masuk nak sambung tang mana pun dia tak tahu. Jadilah imamnya yang batal. Kalau yang tahu, kalau ada di antara makmum yang tahu, batal. Kalau semua satu jemaah tu, ni orang panggil bodoh secara berjemaah. Bila kata orang marah, suruh belajar tak mau. Jadilah sorong papan tarik papan. Macam tu zina. Nak kata lebih-lebih je orang marah. Biar dia pergi marah pergi lah. Terima kasih Ustazah. Sama. Baik, sembahyang hadiah. Okey. Sembahyang hadiah untuk jenazah ibu bapa. Cara-cara. Okey. Sembahyang hadiah ni, biasanya orang akan cari orang yang soleh. Dulu ada upah. Dulu ada upah. Sebaik-baiknya solat hadiah ini, dia zaman Rasulullah tak ada. Zaman Rasulullah tak ada. Dia mula dilakukan pada zaman para ulama. Sahabat tak buat. Main ulama ni dia berpecah-pecah. Ada yang buat, ada yang tak buat. Sebaik-baiknya tak usah buat. Kalau nak upah orang, kita buat, ahli keluarga. Okey, apa dia nak sembahyang hadiah tu? Sahaja aku sembahyang hadiah untuk si mayat. Untuk apa ni? Sembahyang tu untuk minta keampunan pada Allah bagi si mayat tersebut. Maka ni saya kata dia ikhtilaf ulama. Ada ulama kata harus boleh buat. Ada ulama kata tak boleh buat sebab Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Jadi yang terbaiknya dalam hadis-hadis yang sahih, cerita dia tak cerita tentang sembahyang hadiah. Dia cerita tentang doa, wakaf, sedekah atas mayat. Itulah hadiah yang paling ampuh yang boleh kita bagi. Tak dinafikan, dulu kita ada zaman kita jahil. Pakai hadiah dah. Untuk sembahyang hadiah, mahal sikit masa tu RM15. Dia kena buat seminggu. Tapi mengaji atas kubur ada. Upah pula mengaji atas kubur. Boleh. Ingat senang lah dia nak khatam 30 juzuk Al-Quran. Jenuh kawan tu ratib atas tu. Siang malam duduk atas tu. Boleh upah. Ataupun kita upah orang untuk baca Quran bulan puasa. Kan orang nanti kutip untuk talil pada arwah, untuk baca Quran. Bagilah. Selalunya akan dihantar ke pusat-pusat tahfiz, pondok-pondok. Upah. Upah membaca Al-Quran pada budak tersebut. Dan budak tersebut akan hadiah terus menerus. Pahala semua dapat kepada si mati. Yang tu boleh. Tapi tentang solat hadiah, saya tak pernah dapat pencerahan secara sahih. Tapi dia ikhtilaf ulama. Jadi bila ikhtilaf ulama, maka saya tak galakkan untuk kita buat. Yang terbaik, berwakaflah atas nama dia. Bersedekahlah atas nama dia. Itu yang paling terbaik. Yang Nabi pesan suruh buat. Kalau dia ada hutang, bayar hutang dia. Itu hadiah terbaik untuk dia. Kalau dia belum haji, hajikan dia. Kalau dia belum umrah, umrahkan dia. Itu hadiah yang terbaik. Tentang solat hadiah ni, itu ikhtilaf ulama. Maka dengan sebab tu, saya tak berapa nak bagi pencerahan secara sahih. Kerana dia tak sahih. Wallahualam. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Satu lagi nak tanya Ustazah. Tak ada orang. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Biasanya orang akan tanyakan pada mayat, apa pendapat semua tentang mayat. Orang jawab baik. Dia akan ulang 3 kali kan? Ada akan ulang 3 kali.
adakah patut pertanyaan ini? Baik. Saya sebut tadi kata-kata itu adalah satu doa. Bila orang mati ni dia memang dia tak ada apa-apa yang diharap melainkan doa. Nah, bila kita sebut dia tu kebaikan tentang mayat tu, maka kebaikan itulah yang akan melekat pada dia sebagai bekal dia nak buat ke sana. Sebut yang baik saja tentang dia. Hampa tengok mayat ni macam mana? Baik. Apa pendapat hampa macam tu lah, macam mana keadaan semayat ni? Baik. Itu satu doa. Harus. Boleh buat. Nah, boleh buat. Harus. Boleh buat. Itu satu doa. Okey, satu lagi. Kak Noriah, silakan. Ya, apa ni, inilah aurat kan. Kita masa solat kita buka muka dengan tapak tangan kan, 2 tapak tangan. Tapi baru ni itulah ada jiran sebelah lah solat sama-sama Kak Noriah, dia pakai nikab. Masa dia solat jenazah tu dia tak buka nikab dia. Kalau tak mau tegur kan. Kita pun tak pandai. Adakah Dia sah? solat. Ya? Okey. Adakah sah? Nak tanya dia Ya. hukum. Ya. Okey, baik. Terima kasih lah. Adakah sah kita solat jenazah dalam keadaan tutup muka? Kalau orang pakai nikab, pula dia tu sangat-sangat dituntut suruh buka. Sangat-sangat dituntut suruh buka. Tetapi untuk solat jenazah, dia tak buka. Adakah sah? Sah. Nah, sah. Kerana pada solat fardu memang kena buka muka. Solat fardu. Tapi untuk solat sunat, maka solat jenazah. Sebab solat jenazah tu dia tak ada rukuk, tak ada sujud kan. Hanya berdiri sahaja. Boleh tak kalau dia pakai niqab? Dia boleh. Sah hukum dia. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan lain? Sikit lagi. Apa nak? Tak apa, saya sudah dulu. Ya, silakan. Okey. Ya. Okey. Okey, baik. Boleh tak bila kita pergi ziarah mayat? Memanglah kita tak boleh nak tunggu kan? Sekadar mana yang patut, kadang-kadang tak ada tempat pun nak duduk. Kemudian kita balik. Kita boleh tak buat sembahyang jenazah kepada si mayat tu di rumah kita secara ghaib? Boleh. Kan? Kita kenal dia. Tapi kita tak berkesempatan nak hadiri solat jenazah dia. Ataupun mungkin atas sebab-sebab tertentu. Macam kau kata tadilah. Boleh tak kita buat solat jenazah? Boleh. Jangan luput lebih daripada 3 hari. InsyaAllah. Boleh buat, Niat sama. Tadi aku solat jenazah atas jenazah yang ghaib. Atas jenazah yang ghaib 4 takbir. Sebelum itu lah. Wallahualam. Tapi jangan lebih daripada 3 hari. Okey? Ya, yes. Apa dia? Okey, syahid asghar. Okey, baik. Adakah orang mati aksiden termasuk dalam syahid asghar? Orang mati aksiden ni dia di antara mati mengejut. Mati mengejut. Adakah dia termasuk dalam syahid? Tengok keadaan dia mati. Kadang-kadang orang tak langgar kita tak langgar orang langgar kita. Dia bawa dengan penuh berhemah. Bawa motor pun tepi-tepi, mail bagi pun mati. Syahid asghar. Tapi hak yang duduk, maaf saya cakap. Kalau hak yang duduk rempit tu, dia memang cari mahu. Tidak? Itu tak dikira syahid tu. Tapi yang ni, dia naik bas, ramai-ramai. Kemalangan, mati. Dia naik kereta, satu keluarga. Kemalangan, mati. Itu syahid asghar. Syahid yang dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Itu syahid asghar. InsyaAllah ta'ala. Kecil. Asghar tu kecil, akbar tu besar. Akbar yang tak dimandikan tu. Yang tak disembahyangkan. Tapi ada yang Rasulullah sembahyangkan pada syahid akbar. Seluruh jenazah-jenazah perang Uhud yang ada 70 orang,
70 tu Rasulullah solat. Seorang sekali. Dalam ketika mana menyolatkan jenazah syahid perang Uhud, 70 kali Rasulullah buat. Mengikut bilangan. Sebab dia suruh sahabat angkat satu, dia solat. Satu, dia solat. Satu, dia solat. Itu hadiah kepada Nabi SAW. Beno? Tak apa nak? Tak apa, saya minta maaf atas kekurangan dan kejahilan diri saya. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Itulah cacat celahnya saya. Mohon dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsir. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Filastin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Gaza. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat ala al-qaumil kafirin, ala al-qaumil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.